Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Salam sejahtera. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Terima kita kasih doakan semoga Ustaz. semua berada Wabarakatuh. dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Dengan bilangan kes COVID itu baru dah cecah bawah 1,000 kan, tapi tiba-tiba dia naik balik di atas 1,000. So diharapkan kita semua pada patuhi SOP, kena tingkatkan lagi lah kita punya penjagaan lah. Penjagaan sosial apa semua. Okay, so terbaik. So terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita punya sejam setengah ni. InsyaAllah kita akan bersiaran sampai pukul 10. Tapi bergantung juga lah kalau banyak soalan. Dan kita punya speaker kena tolong jawapan banyak lah. Kena standby lebih banyak jawapan lah. So okay, terbaik. Salah. Okay, so baik kita pun tengok dah makin ramai masuk. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kalau tak keberatan mungkin kita boleh mula lah. Tapi sebelum tu saya nak tanya, kalau mungkin boleh type orang komen kalau you boleh dengar saya punya suara. Sebab takut nanti dah mula baru nak adjust speaker lah, nak adjust sound system lah semua. Kita dah terlajak lah. So kalau boleh, kalau mohon siapa yang boleh dengar suara saya mungkin boleh type komen. Okay? Yang jawab clear. Okey, terbaik dengar. Okey, Hafiz, Khairul Juari. Okey, terbaik. Alhamdulillah. So ramai dah semangat 8.30 tu. Awal-awal dah standby kan. Boleh bang. Cik Khalid Aziz. Kata memang dah bersemangat sebab memang kita start on time kan. Kita start on time. So dan kita insya-Allah kita akan habis on time. Okey. So terima kasih kepada semua yang jawab boleh. Okey, so mungkin saya boleh mulakanlah kita punya sesi pada malam ni. Okey. Okey, terbaik. So macam mana dengan topik kita ni? Bagaimana menjadi seorang pedagang FCPO yang konsisten? Ni nak tanya ni. You all semua dah start trade ke? Belum buka account futures lagi ke macam mana? Sebab orang kata sebab sesi ni memang deep, memang ada hands on, memang dan speaker yang kita bawa pun memang berpengalaman. So orang kata memang rugilah kalau baru nak buka account sebab benda ni tak adalah orang kata basic sangat kan. Ada yang kata dah start, ada yang kata belum, ada yang dah mula. Okey, terbaik. So tak apa, walaupun you belum mula, sebab orang kata anggaplah dia sebagai ilmu baru. Ilmu baru tu you kena amalkan kan. Kalau tidak you ambil ilmu tu tapi you tak amalkan, so lama-lama dia akan hilang macam tu saja. So orang kata kita dah bawakan kita punya tenaga pengajar, insya-Allah yang boleh memberikan kita panduan dan guidance untuk kita jadi seorang SCPO, pedagang SCPO yang konsisten. Okey? Yang ada dah start pun tapi belum konsisten, dah mula. Cantik ni. Memang kata memang power lah kita tengok pada malam ni. Okey? Tapi sebelum tu nak check dululah kan. Kalau you tak dengar sound tapi mostly tadi semua dengar kan. So kalau tak dengar ni dia punya langkah-langkah dia, dan kita just make sure lah you punya sambungan internet atau internet connection tu. Internet connection maklumlah sekarang ni memang semua work from home atau orang kata memang semua kena online, kena webinar. So memang kata memang internet punya kita kena pastikan internet kat rumah tu memang padu lah kan. So kalau boleh kita settlekan ni semua dulu sebelum kita go on. Okey, seterusnya okey so perhatian kepada siapa yang tengah on dia punya webcam, atau perhatian kepada semua yang mungkin tengah login pakai tablet ke, pakai laptop ke, pakai desktop ke, pakai smartphone ke. So kita minta tolong sangat supaya you offkan you punya video dulu. Boleh? Sebab apa? Bukan ni apa? Kita nak tengok muka you semuanya kan. Tapi kita takut nanti dia jadi lag ke atau jadi slow. Kalau dah ratus-ratus yang join, saya tengok pun memang ratus-ratus yang join. So takut nanti bila semua on serentak, tiba-tiba jadi lagging ke apa. So kita tak nak macam tu Boleh So saya mohon siapa yang dah on video tu, tolong dah offkan dia. Okay, bukan lama pun, sampai pukul 10 je. Okay, dan kalau you ada soalan, mesti ada soalannya kan. Saya pun ada banyak soalan yang saya nak tanya. So kalau you tak tanya soalan, memang saya akan tanya. Jangan risau, saya wakilkan you all. So kalau you ada soalan, make sure yang you kata ikut step-step ni, dan you kena reply to all co-host Jangan you reply kat host saja atau jangan reply kat presenter saja, sebab aku takut kita terlepas pandang. Bila terlepas pandang, bila kita tak pick up your question, bila kita tak tolong jawabkan your question, nanti you marah pula kan. Okay, so ini adalah 3 langkah-langkah dia. So memang straightforward Okay, di samping malam ni juga kita ada lain-lain webinar yang kita ada. Dan semua dia ada mix lah. Ada English, ada bahasa Melayu pun ada. So kalau you berminat, bukan klik ni dah, imbas untuk mendaftar, atau kalau you ada smartphone ni boleh scan dia punya QR code ni dan dia akan buka link tersebut. Okay? So kita memang ada few lah kan. Dia 13 bulan April ada 3 elements. Lepas tu kita ada 18 Mei kita ada 5 fundamental factors. Dan kalau nak yang memang bahasa Melayu punya, kita ada lagi satu lepas raya nanti insya-Allah.
25 bulan Mei. Ni memang kata teknik mudah untuk swing. Okey? So jangan lupa ya untuk mendaftar. Okey, baik. Selain daripada kita webinar yang kata sejam setengah apa semua, so kita juga ada kita panggil workshop. So workshop ni dia lebih intensif dan lebih hands on lah. Dia memang 3 jam 3 jam. So kalau boleh you attend yang workshop 1 dulu, baru you attend workshop 2. Jangan you pergi 2 1 nanti dah apa berkecamuk lah kan. Sebab apa kalau date tu kita boleh tukar. Tapi nak tak nak you kena follow step by step lah. You kena pergi workshop 1 dulu, iaitu akan diadakan pada 24 dengan 1 April, 24 April dengan 1 Mei, sorry. Dan workshop tu 25 April dengan 2 Mei. Sama juga, you kena scan kita punya QR code ni untuk mendaftar. Dan kena ingat, dia hanya limited kepada 50 pertama peserta. 50 peserta pertama. Alamak. Sebab saya translate dia kan. So 50 peserta pertama saja. So kalau siapa berminat, memang kena daftar cepat-cepat. Tapi kalau daftar tu, make sure you datang lah. Kan, takut nanti kita ambil tempat orang lain, kita ambil apa kata, yalah space tu kan. Sebab dia memang limited kepada 50 je. Kita kena make sure yang kita block dan kita attend lah. Janganlah kita dah sign up tapi kita tak attend, kesian. Orang lain pun nak juga attend kan. Yalah, dan semua ni percuma Dia tak perlu bayar. Dan lagi satu lupa saya nak cakap, iaitu kita punya seminar atau kita punya webinar ni semua adalah disponsor oleh Bursa Malaysia. Cuba tepuk tangan sikit untuk Bursa Malaysia. Terbaik Bursa Malaysia. Memang dia dah sediakan memang kata platform dan tenaga pengajar, dan insya-Allah kita akan go through semua percuma you tak perlu bayar apa. Maknanya percuma ni kita kena rebut lah peluang kan. Okay? So silalah scan kalau berminat. Inilah dia kita punya star of the show atau kita punya speaker untuk malam ni yang memang kata memang dah berpengalaman. Saya tengok dia punya profile ni pun uyo. Walaupun saya tak kenal dia personally, saya baru je berkenal dengan beliau. Dan kita mula chat kat WhatsApp atau add friend kat Facebook, tapi tengok dia punya profile sekali imbas ni memang otai lah. Memang senior, memang sifu lah. Dan dia kalau ikutkan dia kata dia cerita kampung. So tak kampung sangat lah. Kalau dia boleh konsisten, itu keyword dia. Tak kisahlah whether kita kampung ke, bandar ke, full time ke, part time ke, apa ke. Kalau kita boleh konsisten buat profit. Dia yang kita nak tu. Itu yang shock tu. So in order untuk kita jadi berjaya, kita kena belajar dengan orang yang dah berjaya. Betul-betul? Boleh. So ini dia punya profile dia. Memang saya baca ni memang saya terkejut lah juga. Maknanya dia memang daripada dalam industri sendiri dan dengan pengalaman yang beliau ada, dengan dia punya ilmu yang beliau ada, dan siap ada akademi lagi tu. Power tak power tu. Siap ada akademi lagi memang untuk beliau berkongsi dengan siapa yang berminat untuk belajar lebih lanjut. Okey. So tanpa buang masa, mungkin saya boleh serahkan kepada kita punya speaker untuk malam ni, Tuan Muhammad Asrul bin Muhammad Safi atau lebih dikenali sebagai Pak Su. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Eza. Sound check dulu mungkin boleh dengar ya. 1 2 3 1 2 3. Boleh. Boleh dengar ya. Allahu Akbar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Eza, CEO majalah Labo.com, dan terima kasih juga kepada hadirin hadirat sekalian. Sebelum kita bermula, mungkin tadi Tuan Eza dah sebut nama saya, jadi sekali lagi saya ingin kenalkan diri saya sekali lagi. Boleh dikenali, anda semua boleh panggil dengan nama timbangan Pak Su. Manja sikitlah. Okey. Jadi terima kasih lagi sekali. Walaupun dalam pukul 8.39 malam ni, tapi nampaknya anda ramai di sini bersemangat. Jadi Pak Su nak ucapkan selamat pagi. Boleh ke? Pagi. Okey. Jangan kita ibarat malam-malam kan, tapi kita bagi ibarat macam pagi lah ya. Sangat bersemangat. Okey, kita teruskan kepada topik ataupun apa yang anda sebenarnya, tujuan apa yang anda masuk di sini ataupun menyertai webinar siri ini, iaitu bagaimana menjadi pedagang FCPO yang konsisten keuntungan dalam 100 hari. Itu Pak Su punya formula lah. InsyaAllah. Okey. Alright. Okey. 6 April. Okey. So ini adalah disclaimer. Memang kita kena baca lah. Jadi mungkin anda boleh dengar sajalah. Ke macam mana Tuan Aizan? Nak baca ke? Nak jimat masa ke macam mana? Nak baca? Boleh je lah, sekali lalu je lah. Baca. Okay. This presentation is provided for general information only. Okay. Dan anda boleh lihat lagi.
This is not intended as an investment advice, offer, or solicitation for the purchase or sale of any securities, stocks, futures, or investment products. Stock, securities, and futures imply risk and to be undertaken only if you understand its risk. Please seek your own tax, legal, and financial advice before investing in stock and futures. All information in this presentation is subject to change without notice. Okay, guys? Protocol, we have to go. Okay, alright. So, terima kasih Tuan Eza. Ini sedikit latar belakang Pak Su. Mungkin anda boleh lihat di slide anda ataupun di dalam laptop ataupun handset anda. So, Alhamdulillah sekarang ni Pak Su undergoing diploma STA, insyaAllah tak lama lagi akan graduate lah. So, Pak Su juga menyertai satu kumpulan dipanggil trader tribe profesional daripada US lah. Kalau anda melihat di situ ada Wikipedia, Ed Sekota. Bagaimana beliau ini, kita istilahkan beliau ni adalah futures market trader yang mana telah pun orang kata legend lah, legend in the industry, telah lama sebenarnya. Rekod dia dalam 10 tahun tu dalam 7 ke 8 figure sebenarnya. Dah lebih talking about US dollar lah. Right, so Pak Su juga pernah bekerja di dalam Etika, Takaful Berhad di bawah Maybank Group sebagai relationship manager, dealing dengan bank-bank lain lah. Contohnya anda lihat di sini M-Bank, RHB Bank, Asia Finance Bank untuk capai bajet sebenarnya 100 juta. Okay, di situlah sebenarnya permulaan Pak Su mengenali trading, dunia trading ni. Sebab kita hari-hari masuk bank, keluar bank, dataran Maybank Bangsa tu, kan? Tahu ada banyak tahu tu, tahu A, tahu B, tahu C, memang kena lalu semua. Jadi setiap pagi kita check in memang nampaklah apalah dia tu kan. Di situlah permulaannya pada tahun 2010 sebenarnya. Okey, dan founder dan Pak Su juga mengasaskan akademi sendirilah Pak Su Academy. InsyaAllah di situ kita banyaklah training trainer dan sebagainya. Dan Pak Su pernah dijemput oleh Universiti Malaysia Sarawak sebagai guest speaker untuk student finance SAM dia. Finance account mereka ni dia ada assignment untuk dalam FCPO. Just imagine assignment dalam FCPO macam mana untuk predict market. Jadi kita cuba sharing lah. Dan anda boleh lihat di situ speciality Pak Su ada trading system dan strategi yang memang sangat accuracy sebenarnya. Dan kita involve trading psychology and of course Pak Su juga motivation coaching and super trainer dengan consistent result. From zero walaupun anda newbie. Dan Pak Su mungkin nak kenalan sikit dengan anda, boleh tak Tuan Izzah sikit je? Adakah anda newbie? Boleh boleh check dari situ. Berapa ramai orang newbie ataupun adakah anda existing trader? Mungkin kita boleh check sedikit. Tuan Izzah, come on. Cuba type kat ruang komen. Cuba respon sikit. Tapi kalau Pak Su tanya saya newbie lah FCPO. Account futures ada tapi tak start. Tapi saham tu dah 5 tahun lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik. Okay, so memang mostly jawab newbie. Ada yang paper trade, ada yang existing trader. Ada yang baru nak cuba, ada full time. Full time trader mana? Okay, so ada mix lah. Tapi lebih kepada newbie lah. Okay. Tahniah kepada anda semua. Baguslah, maknanya Pak Su tahu audiens Pak Su sekarang ni most likely newbie dan congratulations. Walaupun sebenarnya dia adalah level sebenarnya intermediate ataupun untuk for existing trader, so Pak Su cuba sesuaikan dengan audiens ataupun dengan hadirat sekalian. Okay, tuan-tuan mungkin ada di sini yang pernah trading setahun, 2 tahun ataupun mungkin yang telah lama 5 tahun tu, mungkin ada yang full time tadi. Tahniah, anda berada di tempat yang betul. Dan insyaAllah bersama dengan Tuan Izzah dan juga saya sendiri, Pak Su, untuk cuba sebanyak mungkin memberi manfaat ataupun ilmu kepada anda. Tapi sebelum kita pergi jauh lagi, terima kasih lagi sekali kepada Tuan Izzah dan juga kepada Bursa Malaysia kerana sponsor event ini. Kalau tak ada, susah juga ni. Kita tak ada platform lah. Okay? Dan kemudian terima kasih juga kepada Excellent kerana memberi peluang kepada Pak Su untuk menyertai program ini. Jadi kalau anda lihat kepada gambar ni, kan, so kita kan ibarat macam pro trader. Kalau anda nampak kan, dia macam menyanyi sikit lah. Kalau anda lihat di situ, dia bukan ada platform trading pun kat situ. Tapi anda boleh nampak sesuatu perkara yang berlaku di situ sangat gembira. So boleh kita cek diri kita tak? Okay? Mungkin orang yang baru belum lagi lah. So adakah kita nak gembira dalam trading?
Bagaimana kita nak gembira dalam trading. Jadi insya-Allah teruskan bersama Pak Su dari mula sampai habis. Orang yang mula ataupun orang yang berjaya dia mula sampai habis, dia tak boleh skip, maksudnya dia takkan skip lah. So anda lihat di sini, mungkin ramai sebab newbie kan, mungkin tak kenal ini buah apa ni. Okey, ini buah dia, buah kelapa sawit. Setelah diuraikan lah. Okey, jadi apa yang kita berniaga ni sebenarnya dia ada produk fizikal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin ada Datuk Seri ke dalam ni, Allah alam. Okey. Terima kasih kerana hadir. So ini adalah perniagaan yang orang kata tu ada produk physical deliveries. Jangan ingat kita trading memanglah online platform tetapi dia ada produk di belakangnya, iaitu FCPO. This is why kenapa orang Muslim terutamanya Bumi Putra wajib mengetahui tentang peluang perniagaan sebenarnya ada di dalam FCPO ni yang sangat, orang kata tu kalau bahasa orang putih dia tu amazing lah dengan izin, sangat luar biasa hebatnya. Okay, alright. So sebenarnya anda tahu tak FCPO ni telah mula pada tahun 1980. Sebab ada newbie kan, jadi Pak Su cerita sikitlah sejarah dia. 1980. Sudah lama. Tapi kita baru tahu 2020. Maka sebenarnya kita belum terlambat. Kalau kita lihat pengasas KFC pun pada umur 70 jadi belum terlambat lagi. Sebenarnya boleh kita mula. Tak kira latar belakang anda, tak kira siapa anda, yang penting anda mahu, orang kata apa tu, nak 1000 daya, tak nak pandai-pandai lah kan. Maksudnya tak nak 1000 dalih lah ya. Okey, so anda lihat daripada tahun ke tahun berlaku peningkatan harga di situ, kalau boleh lihat di situ kan. Daripada Januari 2008 sehinggalah Oktober 16. Okey tak? Ni belum masuk lagi ya. Okey tak? Pagi tak ni? Ke nak tidur dah ni? Okey. Semua okey? Bagi tanda ni sikit, tanda share sikit. Sebab audiens ni sangat mantap, maka Pak Su bagi lagi. Anda mau lagi? Dah macam konsep pula rasanya. Okey. Okey, ini dia. Apakah maksud gambar ni? Maka anda lihat di sini, inilah sebenarnya yang berlaku kepada semua trader, termasuklah Pak Su ya. Pak Su telah 15 tahun sebenarnya full time trader, alhamdulillah. Menangis, okey. Takut, macam-macam perasaan sebenarnya. Tapi kalau kita boleh simbolkan ini sebenarnya adalah apa? Tu dia, dia geleng kepala. Okey, takutlah, takut sangat. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang kita perlu atasi dulu. Kerana apa? Kalau kita tak buat persediaan untuk menghadapi kerugian, maka sebenarnya susah untuk kita bermula ataupun berdagang ataupun trading di dalam FCPO ataupun dalam apa-apa sekalipun, even dalam stok sekalipun. Sebab kita tak bersedia untuk terima kerugian. Okay? Right? So bagaimana untuk kita mengatasi ketakutan dalam market? Ataupun sebenarnya apa yang kita patut buat ni? Okay? Saya seorang newbie contohnya Pak Su seorang newbie contohnya 10 tahun, 15 tahun dulu. Jadi sama juga Pak Su menghadapi situasi yang sama pada anda. Okay? Takut. Terutama contoh FCPO sebab kita letak margin dulu dan kita ada pembelian lot. Maksudnya kita kena trading mesti ada modal, ada margin dan kita beli lot. Maka di situ ada ketakutan. Belum pegang mouse lagi dah takut. Itu tahap yang level lagi atas lah. Sampai tak boleh nak buat apa dah. Itu ketakutan yang sangat dahsyat. Maka di sini Pak Su nak share kepada anda. Mungkin ada yang dah di sini dah lalui proses ini. Jadi Pak Su ulang sekali lagi. Dan mungkin yang baru, mungkin ini satu ilmu pembuka untuk anda. Anda kena buka minda Datuk, buka jangan tutup. Jadi kalau takut, dia apa yang kita perlu buat sebenarnya. Okey, pertama mesti ready. Okey, maksudnya anda pedagang mestilah ready untuk menerima risiko rugi terlebih dahulu. Bukan kita fikir aku nak untung saja, tak boleh sebab ini adalah perniagaan. Okey, bila sebut perniagaan, trading ni adalah perniagaan mesti ada untung ataupun mesti juga ada rugi. Tidak boleh tak boleh lari. Okey, jadi untuk kita mengatasi ketakutan dalam market, mesti perkara yang pertama ini kita buat. Okey, boleh? Boleh ke boleh ni? Macam pernah biasa dengar ayat tu boleh ke boleh ni kan. Okey. Alright. So, macam mana kita nak ready dalam market ni? Maksudnya bagaimana, banyak mana kita nak
menerima rugi. So Pak sudah sediakan formula untuk anda. Jadi kalau ada pen ke apa ke, anda catatlah mungkin nanti apa terlupa kan. Jadi kita sepatutnya perlukan pen lah ataupun perlukan kertas, ada catatlah So gaya scalping, dia bila bahasa Melayu dia jadi gaya scalping lah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah scalping trade ataupun trading scalping Alright. So risiko kerugian yang ini formula Pak Subaki cuba pegang, cuba amalkan 10-15 poin. Untuk volatility FCPO sekarang ini adalah standard ataupun kita panggil average ni. Ataupun orang kata apa average tu, pertengahan lah 10 ke 15 poin adalah wajib untuk anda letak kalau jika anda trading dalam scalping. Mungkin ada orang yang tak tahu scalping tu apa. Okey, scalping tu maksudnya kita masuk tidak lebih, tidak kurang bawah setengah jam ataupun 5 minit ke 20 minit. Itu scalping maksudnya touch go. Dia tidak lama, dia tidak hold position dia dalam market lama. Maka risiko kita perlulah kita maintain dalam 10-15 poin. Okey, intraday ni maksudnya kalau kita tengok yang kedua, intraday 20 ke 25 poin. Kenapa kita banyak sikit di situ? Sebab kita nak buat intraday, maksudnya dipanggil day trading. Okey, dalam bahasa lain dia adalah trade secara harian, maksudnya mungkin masuk position pagi, entry pagi, mungkin keluar petang. Okey, ataupun mungkin pagi pukul 10.30 ataupun 10, 11 itu dah masuk sebelum 12.30 keluar market. Okey. Saya harap Pak Su harap anda semua tahu time trading untuk FCPO ni ada dua waktu 10.30 pagi sehingga 12.30 hari. Itu satu sesi. Sesi pagi. Sesi petang 2.30 sehingga pukul 6. Okey. Jangan buat lupa pula pukul 12.30 pula tunggu market memang tak ada lah dia rehat. Okey. So kemudian swing. Yang ni swing ni dia ada beberapa kriteria yang anda perlu tahu, tetapi normally kita buat 30-40 poin saja risk factor dia, maknanya kerugian yang kita patut ambil. Maksudnya mesti anda letak begini dulu rasionya 30 ke 40 iaitu untuk swing maknanya kalau kita masuk hari ni mungkin besok exitnya keluar marketnya besok atau mungkin dalam masa seminggu paling lama jangan lama-lama sangat FCPO ni volatile baik. Alright. So sebenarnya anda perlu fikir kenapa kita perlu buat begini, kerana ia adalah sebagai sebahagian daripada perancangan ataupun trading plan kita supaya kita ada peluang, okey, supaya kita banyak peluang lagi untuk kita masuk market. Jangan kita letak masuk market lepas tu orang kata bogel lah. Tak ada stop loss lah orang kata kan, maksudnya tidak kerja dia nak TP saja ataupun take profit saja, memang ke laut lah macam tu sebenarnya. Mestilah anda mempunyai disiplin. Inilah perkara pertama sebenarnya yang kebanyakan trader terutama mungkinlah yang dah existing ni, mungkin anda terlupa sebenarnya tidak anda mesti letak SL ataupun stop loss sebab kita kena ingat kita ada peluang lagi. Okey, alright, so mesti ada stop loss Jadi Pak Su cerita sedikit pasal stop loss. Stop loss ni sangat penting untuk memberi kita peluang lagi. Jadi oleh kerana itu Pak Su nak nasihatkan kepada newbie, kalau boleh letaklah modal yang mencukupi, jangan cukup-cukup makan. Okey, tidaklah begitu trading ni bukanlah for sure kita masuk-masuk untuk profit. Jadi ini perkara pertama anda perlu buat, mesti jangan lupa Alright, so antara perkara lain lagi kalau anda perasan antara apa yang kita selalu buat adalah kita FOMO. Kalau pernah dengar FOMO kan, fear of missing out. So takut terlepas masuk pasaran. Okey, jadi Pak Su nak bagi tahu anda, trading ni anda macam memancing lah perlu tunggu ikan tu makan umpan kita. Maknanya kita perlu queue kita perlu, kalau nak buy tu buy limit atau kalau nak sell tu sell limit, maksudnya begitu. Trading ni ataupun berdagang ni adalah waiting games. Boleh faham so far ke tidur ni? Okey, waiting games. Faham waiting games. Anda perlu tunggu untuk masuk market. Saya Pak Su faham memanglah macam bilalah nak dapat tapi itulah kerja kita buatlah kerja seorang trader. Jangan kita buat kerja market, pergi ligan dia. Nauzubillah lah memang takkan dapat ataupun memang akhirnya memang pada muka lah sebenarnya. Okey, baik. Okey, jadi kalau dilihat di sini nampak tak kanta ni?
Jadi anda perlu sabar, anda perlu menunggu waktu yang sesuai, okay, untuk anda masuk market. Jangan kerja nak masuk je. Untuk orang lama ataupun yang agak season ni, kerja dia memang nak masuk je lah. Okay? Keluar tak nak masuk je. Okay? Sebab apa dia tak nak keluar? Pasal dia tak ada stop loss. Okay? Jadi dia tunggu je lah untuk untung. Maka itu sebenarnya salah. Anda perlu ambil risiko kerugian, ya. Jadi lepas tu anda ada peluang balik, boleh comeback balik. Boleh faham, ya? Okey. So teruskan lagi. Jadi strategi pengurusan wang, okey, pengurusan wang, okey, yang baik akan memberi anda lebih banyak peluang daripada bergantung pada satu peluang. Faham tak? Maksudnya contoh kita sehari buat 5 entry, dan memang Pak Su selalu nasihat ialah so-called student, 5 entry dah cukup baik, ataupun sebenarnya 3 pun dah cukup baik per day. Tidak perlu banyak sebenarnya. The more entry sebenarnya the more risk. Tapi dalam kita konsep ni kita buat at least 3 peluang. Maka contoh satu peluang kita fail lah, stop loss. Contoh kita buat scalping semua, 10 point loss. Okay, selalunya Pak Su akan pakai ratio 1:2. Maksudnya ratio 1:2 maknanya 10 point untuk stop loss, 20 point untuk reward atau profit. Okay, second lot ataupun second entry kita loss, 20 point dah loss. Mereka nak nangis lah kan. Tapi anda jangan bimbang. Jika anda ada ilmu, insyaAllah, okay, peluang yang ketiga mesti insyaAllah selalunya begitu, ya. Yang ketiga insyaAllah boleh profit balik. Maka 20 point. Jadi 20 point, 2 lot tadi yang 2 entry awal, 2 tu loss 20 point. Bila yang ketiga ada entry masuk dan profit 20 point, maka anda dah break even. Itulah maksudnya. Okay? Bermaksud anda perlu ada benda begitu sebab yalah, kita bukan nak terus trade hari ni terus kaya. Tak boleh, tuan-tuan. Dia ada proses, ya. Boleh faham, ya, so far? So anda mesti tahu sebenarnya kita banyak peluang. Boleh sebut? Peluang. Kita banyak sangat peluang sebab ini adalah futures market. Okay? Market yang macam itulah. Maksudnya volatile, okay? Kita banyak peluang. So kita akan temui masa yang terbaik untuk masuk pasaran. Percayalah, percaya dengan diri anda, percaya dengan trading plan anda, kita akan jumpa masa itu. Alright? Boleh? Boleh? Pak Su continue lagi? Boleh? Pak Su continue lagi? Ke dah boring kan? Boleh? Alright. Jadi bila kita bersedia, benda-benda yang ini kita buat dulu, maka itulah dia. Macam tu nampak tu. Nampak gambar tu. Okay. Dia angkat tangan kan. Bukanlah surrender tapi bahagia sebenarnya tu. Okay. Baik. Kalau anda lihat di sini, untuk anda mengatasi juga ketakutan, anda perlukan mentality. Kalau Pak Su boleh tunjuk dengan pen ni. Ni kita punya mental ni. Mesti setting dia, mesti ada. Orang kata tu, TikTok. Okay. Jadi bagaimana? Ini yang topik yang penting sebenarnya. Adakah anda bersedia? Boleh sebut sikit, ditulis tu. Selamat pagi. Pagi. Yang tadi muka dimah je. Okey tak muka dimah tadi? Okay. Tadi muka dimah aja tadi. Okey, ni baru kita masuk. Muka dimah rasa panas tak? Kalau dah warming up tu okey lah tu. Okey. Right. Okey, so kita pergi kepada 3 cara membina minda positif. Untuk berjaya sebenarnya anda tak boleh lari daripada 3 perkara ini sebenarnya. Sebenarnya ada 7. Tapi tak cukup masa nanti kan. Kita buat 3 je lah. Alright. Sebenarnya sangat bagus untuk walaupun anda dah lama ataupun yang baru, anda perlu ada future safe. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dengan izin, future safe. Okey. Dalam bahasa Melayunya adalah perancangan untuk masa depan. Okey. Jangan ingat kita perancang nak kahwin je kan. Okay. Kita mesti merancang juga bagaimana saya nak berjaya dalam bidang trading ini. Mesti ada perancangan. Jadi apa benda yang kita nak perancang? Anda jangan ingat anda merancang untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tidak. Anda perlu satu mastermind ataupun master map anda 3 ke 5 tahun dari sekarang. Okay. Mana sekarang tahun apa? 2021 kan? Maknanya at least 2021, 2022, 2023. Apa nak jadi dengan kita ni? Bila kita dah masuk dalam futures CPO ni lah, FCPO. Alright? Maksudnya,
Jangan ingat ada lagu tu apa nak jadi jang apa semua tu kan. Okey. Faham Maksud anda perlu plan diri anda apa nak jadi ni 5 tahun. Okey. Setengah daripada kita mungkin tak ada plan pun. Okey. Je asal boleh aja. Tak boleh begitu Trading ni adalah perniagaan jangan asal boleh. Asal boleh memang wujudlah lepas tu Sebab anda perlu ingat trading ni risiko tetapi tinggi. Maknanya high risk, high return. Bahasa Melayunya macam mana tu? High risk, high return Faham Jadi pedagang adalah seperti perniagaan. Boleh faham Mulai daripada hari ini dan ke depan anda mesti melihat sebagai trading ini adalah perniagaan. So, kita mesti mempunyai visi yang jelas, okey? Alright. Okey, misalnya, ini contohlah Pak Subagi menjadi pedagang separuh masa atau sepenuh masa. So, Pak Su nak tanya anda lah. Kat slide tu dah tanya sebenarnya, apa matlamat anda? Boleh share? Sikit lah kan? Apa matlamat anda? Ke baru tahu ni? Okey, ada yang FTT full time 2 tahun. FTT. Macam tu terbaik untuk anda. Tahniah untuk anda. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mantap. Memang boleh pun sebenarnya. Jadi sebenarnya story yang Pak Su nak cerita sedikit lah Sebenarnya story Pak Su simpan untuk slide yang ke depan. Tapi dah ramai sangat ni FTT ni Pak Su boleh cerita lah So Alhamdulillah pada minggu lepas ada satu peristiwa seorang medical doktor daripada background specialist doktor, family-nya doktor, adik-beradiknya pun banyak doktor lah cerita dan beliau sendiri seorang doktor. Tuan-tuan nak tahu apa yang jadi, yang berlaku pada minggu lepas, beliau telah buat keputusan menjadi full-time trader. Terus to the point nak tahu kisahnya, kita tunggu lagi panjang lagi. Lepas tu kat dia ada siri 1, siri 2, siri 3 pasal nanti kan boring pula. Okey, nanti tak habis pula slide kita kan. Okey, nanti lepas tu come back balik pada story tu Alright, so apakah persediaan mentaliti untuk perdagangan yang berjaya? Satu perkara telah pun selesai iaitu tadi apa tu? Matlamat anda. Mesti ingat matlamat 3, 5. Jangan ingat trading ni untuk esok je. Tidak mesti plan 3, 5 at least 3 ke 5 tahun. Okey, yang kedua, anda kalau anda lihat di sini jaringan keselamatan bahasa Melayunya kalau kita panggil safety net lah dalam bahasa Inggeris dengan izin. So anda mungkin tak perasan sebenarnya keupayaan anda jauh lebih tinggi daripada apa yang anda fikirkan. Cuba cakap ramai-ramai I'm good kata. Kata gitulah cakap diri pada sendiri kan. I'm good. Boleh ke? Dah cakap dah tu kan. Okey, anda hanya perlu mengubah corak pemikiran. Itu saja. Sikit je sikit itulah yang perlu diubah iaitu mindset anda. Maksudnya kebanyakan orang dia fikir safety net. Contoh kalau dia buat part time tak apalah aku ada gaji lagi. Betul. Kalau aku low pun tak apalah aku boleh top up lagi. Itu antara minda-minda yang tidak berjaya sebenarnya sebab dia main-main lah sebenarnya dia berasakan duit dia banyak sangat jadi dia nak top up banyak kali lah. Okay? Faham tak maksud jangan terasa pula ada yang biasa top up. Okay? Kalau orang lama dia tahulah kalau newbie maksud apa faham jadi anda plan jika sekiranya ada contoh ada letak modal anda 10,000 berapa kalikah anda nak profit contohnya ataupun nak withdraw ada plan semuanya jadi janganlah fikir anda rasa macam aku ni walaupun baru boleh ke? Tidak sebenarnya. Anda boleh sebenarnya. Okey? Alright. So pemikiran orang yang berjaya akan membawa kepada perubahan tingkah laku dalam tindakan menjadi pedagang yang lebih bijak ataupun lebih baik. Okey? Anda perlu ada action. Okey? Mesti ada tindakan. Okey? Jangan mindset saja, mesti ada tindakan. Nanti pasal explain lagi lebih detail. Alright? Alright, so kita pergi yang ketiga poin ketiga. Alright. Apakah persediaan mentaliti untuk menjadi pedagang berjaya? Ketiga, yang ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, makcik-makcik dan Cik Sri, Tan Sri sebagainya, hadirin hadirat sekalian, perspektif nombor 3. Kalau anda lihat di gambar itu, kita memerlukan pertolongan orang lain ataupun pandangan orang lain. Okey? Mesti, okey? Jadi anda perlu mendapatkan perspektif dari orang lain. Perspektif ni apa? Maksudnya pandangan, nasihat, okey,
teguran, kritikan yang membina dan sebagainya. Mesti dalam arti kata lain anda perlu mentor. Okey, cari mentor anda sekarang. Okey. Banyak di dalam pasaran kita ada. Anda search di pusat akademik, banyak. Okey. Baca buku yang betul. Nonton video yang betul. Okey. Kalau ada ini podcast, mungkin di Malaysia belum ada lagi lah podcast ni, mungkin dia tak biasa dengar kan. Podcast ni dia di luar negara dah biasalah. Yang betul dalam tabahan ilmu untuk menjadi lebih baik. Jadi, pasal sambung kembali kepada cerita Dr. Arif tadi. Okay. Oh, sorry, tersebut nama sorry. Bukan nama yang sebenar. Okey. Seorang medical doctor, setelah beliau setahun lebih berceburi bidang trading, maka akhirnya beliau buat keputusan berhenti kerja dan atas dasar alhamdulillah setelah mendengar mungkin Pak Su kebetulan menjadi mentornya, beliau bertanya, adakah trading ni boleh jadi career? Yes. Beliau cakap boleh jadi career, tetapi perlu usaha, perlu komitmen, ada jalan dia. Jadi alhamdulillah kita cuba selesaikan pelbagai isu. Soalannya ialah seorang doktor nak berhenti kerja bukan senang tuan-tuan. Boleh faham satu professionalism di situ memerlukan keputusan yang orang kata tepat. Okey, tapi alhamdulillah berkat kesemuanya selesai, dia telah membuat keputusan menjadi full time trader. Jadi kalau anda ada di sini boleh jadi full time trader, why not? Memang boleh. Dan memang trading is a career. Dan FCBO, okeylah sedang cerita lah Pak Su beritahu ni selagi ada kelapa sawit, selagi itulah ada FCBO. Boleh faham ke? Okey ke? Satu biji kelapa sawit, satu. Nak matang 30 tahun. Maksudnya 30 tahun kita trading susah nak terlingkup ataupun rosak market ni. Maksudnya market tu sentiasa ada. Baik. So untuk menjadi produktif, kalau Pak Su baca slide ni mungkin boring jadi Pak Su selit dengan cerita. So anda perlu jadi produktif. Kita selalu mesti menerima kenyataan yang bahawa jika kita fikir bahawa kita adalah betul dan orang lain salah, susah jugalah. Maksudnya kita perlu pandangan orang lain. Jangan kita fikir kita je betul. Boleh faham maksud Pak Su. Jadi Pak Su sendiri pun kadang-kadang kita minta pandangan kawan-kawan kita. Jadi kita mesti selalu bertanya lah sebenarnya. Okey. Jadi jangan bimbang, nanti ada soalan di belakang. Hujani Pak Su dengan pertanyaan. Untuk menjadi bijak sana dan bijak sini mesti tanya. Okey? Okey. Jadi kalau tanya terlebih kita boleh carry forward nanti. Okey, next session. Alright, so anda harus selalu mendapatkan perspektif dari orang lain, dapatkan maklum balas. Sangat penting, dapatkan feedback. Okey? Ini perkataan penting. Okey? Ingat, anda tidak tahu apa yang anda tidak tahu. Tahu ke tahu ni? Okey? Ada macam kelakar sikit lah kan. Tapi sebenarnya kita kebanyakan berita, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Okey? Maka sebenarnya perlulah belajar dari kesalahan orang lain. Okey? Dan jangan simpan sendiri, duduk pucuk katil kan. Selalu macam itulah. Okey? Duduk tepi pucuk katil. Okey? Faham Mesti kita belajar dari kesalahan orang sendiri. Jadi ini bukanlah shortcut, tetapi ini adalah menurut data statistik daripada Harvard School of Business, 80% orang yang berjaya ataupun usahawan yang berjaya mempunyai mentor. Menurut data statistik daripada Harvard lagi, 60% yang ada mentor membuat keputusan yang tepat dan betul. Okey, ini statistik jadi anda perlukan mentor sebenarnya. Right. So Pak Su sebut tadi, kita sebenarnya banyak daripada kita adalah tak tahu apa yang kita tahu. Kalau anda lihat di sini, kalau Pak Su boleh mungkin boleh sedikit menulis ataupun contoh dekat sini. Ada kata pasal recording. Yes, dia recording Tuan Izzah, betul kan? Nanti soalan nanti mungkin Tuan Izzah kena beritahu soalan last kali kita tak habis, kita banyak lagi ni. Okey. Alright. So, anda boleh lihat di sini. Okey, known to save. Okey, ada bahasa Inggeris Ini dia panggil Johari window model Kemudian known to others. Nampak tak bahagian blind spot tu? Nampak tak bahagian blind spot tu?
maka di situlah sebenarnya perlukan perspektif sebab kita ni manusia biasa, kita tak nampak sebenarnya apa yang kita tak nampak lah ataupun apa yang kita tak tahu perlukan orang bagi tahu. Maknanya siapa dia? Okey, mestilah orang yang boleh bagi tahu anda lah. Okey, baik, Johari window model. Okey, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pak Su nak sampaikan kepada anda, ini adalah realiti dan fantasi 5 perkara yang akan berlaku apabila anda trading. Sedar atau tak sedar, benda ini berlaku. Terutama kepada trader yang lama lah ataupun existing trader. Tapi bagi trader yang baru, ini sangat bagus untuk pengetahuan umum anda ataupun pengetahuan special untuk anda sebab anda akan lalui benda ni. Okey? Dan memang berlaku. Dan kalau kita dapat tahu awal dan kita dapat tahu punca dan bagaimana mengatasi masalah ini, insya-Allah kita boleh selesaikan dia. Maka keadaan semasa, ini ada antara yang penting. Keadaan semasa, maksudnya circumstances lah dengan izin, anda mesti sedar tentang apa yang anda kendalikan. Okay? Faham Maksudnya kita mesti tahu yang kita trading market, okay? Market FCPO adalah volatile. Jadi kalau anda faham di situ, okay, kalau tengok di situ, anda hanya dapat mengawal apa yang anda kendalikan, iaitu apa dia? Risiko dan emosi. So tadi Pak sudah sebut tadi, untuk mengatasi ketakutan market tadi adalah risiko. Mesti bersedia menerima. Dan yang kedua, emosi. Okay, so emosi anda harus berada pada yang anda boleh kontrol dalam keadaan stabil, tenang, tidak ada perasaan nak baling laptop tu ke, nak tumbuk ke, nak tumbuk monitor tu ke kan. Jangan ada perasaan geram lah orang kata ataupun revenge, tak boleh So senang cerita, 10% je anda ambil daripada apa yang anda boleh kendalikan ni, fokus itu je. Maksudnya control your risk, control your emosi. Bagaimana? Nanti Pak Su akan cerita lagi di hujung lagi Teruskan bersama dengan Pak Su ni dan Tuan Izzah sampai habis Boleh faham Okey, so elakkan gangguan yang anda tidak dapat kendalikan Hanya fokus pada apa yang boleh dikawal, iaitu pengurusan risiko dan kemahiran anda. Jadi pengurusan risiko dan skill perlu seimbang. Jangan skill tinggi, risiko tak ada langsung. Maksudnya tidak kawal risiko, habis. Tak jadi juga. Dia mesti seimbang. Dia mesti skill dengan pengurusan risiko naik sekali. Baru kita boleh insya-Allah konsisten. Okey? Alright. Itu yang akan berlaku sebenarnya pada seorang trader sebenarnya. Yang kedua adalah ketidakselesaan. Bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya uncomfortable. So anda jangan lari. Pernah tak kita trading rasa tak selesa? Untuk existing trader sebenarnya memang ada kebanyakan rasa tak selesa. Rasa nak pergi tandas pun tahan sekejap kan. Ada pelbagai perkara yang berlaku sebenarnya. Kadang-kadang kelakar juga sebenarnya trader-trader ni kita ni kan. Okay, so jangan lari dia daripada dia, jangan hindarkan dia. Mana nak pergi toilet, jangan tahan. Okay, faham? Antaranya susah nanti kita trade. Okay, right? Dan mungkin perkara-perkara lain lah. So sekiranya anda berada di zone selesa, anda tidak akan pernah keluar dari zone selesa. Faham ke ni? Maksudnya kalau kita terlampau comfort, terlampau biasa-biasa take for granted, ambil kesempatan dalam kesempitan, tidaklah boleh sebenarnya untuk kita berjaya lebih lagi daripada apa yang kita sangkakan. Boleh pergi lebih, tapi anda perlu letak komitmen. Okay, so nampak anda harus mengawal ketakutan anda untuk menguasai emosi. Misalnya anda tidak selesa untuk menghadkan kerugian. Inilah yang Pak Su sebut tadi. Bukannya semua orang rasa selesa nak letak stop loss ni. Dia rasa tak selesa sangat. Asallah kena letak stop loss ni kan. Dia rasa macam, kenapalah aku kena letak stop loss ni. Itulah sebenarnya ketidakselesaan antaranya. Jadi anda sebenarnya perlu buat. Okey. Tetapi nampak nanti kesannya anda akan memperolehi ganjaran yang konsisten. Anda faham Kalau anda tak buat, susah nak konsisten nanti sebab anda membuka risiko tu terbuka, terbentang begitu saja. Tak boleh mesti ada. Memanglah dia berlakukan tidak selesa. Asyik kena stop loss je sampai masa anda akan take profit. Tunggu. Pasal sebut tadi kan, trading is a waiting game kan. Sampai masa nampak cicak pun bunyi. Betul tu. Okey. So
Maksud nak tanya soalan daripada anda, kenapa anda di sini? Kenapa anda di sini? Ataupun kenapa anda trading? So jawapan dah ada kat situ, tak payah jawab lah. Jawapan ada kat situ. Untuk memberi nilai sebanyak mungkin. Orang tak faham, kebanyakan trader tak faham nilai apa tu. Lepas tu buka pada slide seterusnya. Tu kita tengok pada gambar tu, kita susun elok-elok trading kita. Alright, satu demi satu susun puzzle itu. Okey, itu saya letak inilah cara tersirat itu. So tuan-tuan dan puan-puan, mama kakak sekalian, Tok Reza, nilai bukan hanya mengenai keuntungan. Sambung balik medical doktor tu punya cerita. Ini part yang ketiga, penutup lah. Maka sebenarnya kalau kita nak fikir doktor, kenapa dia nak buat trading? Doktor bukan besar ke gaji? Bukan dah banyak duit ke? Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, iaitu value dia. Ataupun added value lah, ataupun nilai tambah terhadap ketenangan, kebahagiaan semasa anda berdagang. Sebenarnya kebanyakan daripada trader existing ataupun newbie, anda mungkin tengok angle untung je, tapi anda akan lupa sebenarnya lebih daripada itu, jauh. Iaitu anda banyak freedom of time, anda boleh trading di mana-mana, banyaklah keistimewaan. Jadi sebenarnya full time trader ni banyak sangat. Yang paling penting kalau kita boleh bayangkan daripada situasi hospital dengan trading di rumah. Jadi cuba bayangkan. Cuba kita letak dalam situasi gitu. Contoh anda di mana? Mungkin ada maksudnya ialah student dia kerja di platform pelantar minyak. Cuba anda bayangkan duduk di dalam platform minyak selama 2 minggu, 3 minggu, duduk tengah laut. Lepas tu boleh tengok videonya bergoyang-goyang platform tu dengan angin yang laju, berbanding dengan anda duduk di rumah santai, minum teh, minum kopi, trading. Faham tak? Tu value tu penting. Dan of course kebahagiaan, bahagialah. Tak ada siapa nak marah. Diri sendiri jadi bos. Faham pesawat, diri sendirilah kontrol. Faham tak ada siapa nak kontrol anda dah. Jadi faham di situ So, tanya lagi, apa yang membuatkan anda tidak selesa? Anda kena fikir betul-betul, sebelum anda buat keputusan, secara sedar, kita akan dapat mengatasi ketakutan ini. Sebenarnya dia punya topik tu sebenarnya untuk mengatasi ketakutan tadi tu. So, kita harus belajar mengawal rasa tidak selesa. Faham Jadi anda perlu mengawal rasa tidak selesa anda. You have to control dengan izin, boleh what yang make you uncomfortable. Contohnya, mungkin anda trading, ini contoh trader. Anda trading di kedai mamak, memang tak selesa lah. So anda kena carilah tempat yang sesuai. Contohnya, dan pelbagai perkara lagi lah, lain orang lain lah situasinya. Boleh Jadi anda belajar sesuatu, boleh share kepada Pak Su sikit, belajar sesuatu tak ni? Ke sembang kosong je ni, mati kan? Masak aku ni. Belajar sesuatu tak? Okey, tunjuk tanda bagus pun okey mantap. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Jadi, akhirnya walaupun kita rugi, senyum. Sebab kita belajar sesuatu daripada kerugian itu. Jangan asyik muka macam orang sebelah tadi tu. Yang sebelah ni sam saja. Ataupun duduk buat tepi bucu katil saja kan. Kita perlu senyum je. Jadi kalau ada perasan daripada tadi, pasal senyumlah. Sampai sekarang senyum. Pasal nervous. Jadi senyum je lah jawapannya. Okey. Jadi dalam trading, anda mungkin ada perasaan macam-macam. Nervous, sampai nak pegang mouse pun takut. Sebagainya lah. Nak buat keputusan takut. Jadi anda fikirlah secara tenang. Bagaimana untuk mengatasi ketakutan tadi. Pak sudah bagi formulanya. Jadi cubalah menjadikan added value yang lebih. Bukan sekadar profit saja. Tetapi ilmunya, pengalamannya, apa lagi? Ketenangannya, bahagianya menjadi seorang trader. Faham tak? Bahagia. Dia susah nak cerita, dia kena rasa, dia kena feel. Jadi adakah anda pernah rasa perasaan begitu? Kalau belum, maka buat, cuba cari. Tadi ada tanya soalan, nanti soalan semua di ujung Tuan Izzat akan kumpul sebenarnya. Rasa macam nak pensan ni, soalan macam banyak je. Alright. So yang ketiga, yang ini semua orang ambil pen. Kalau boleh ada pen, tulis. Tulis konflik
semakin anda berjaya, bila translate dia jadi terbalik sikit. Semakin banyak konflik, the more successful you are, the more conflict you will face. Okay, faham Semakin berjaya anda untuk semakin konflik akan datang. Apa tu konflik? Masalah lah, cabaran dan sebagainya. So sebenarnya jangan tengok konflik itu sebagai terlalu problem sangat. So kalau lihat di sini, konflik adalah satu cara memperolehi perspektif pandangan. So konflik akan menjenihkan hubungan. Jadi Pak Su nak quote konflik ni, Pak Su nak zoom sikit, fokus. Konflik yang selalu berlaku pada trader adalah konflik dengan family. Sebab dia dalam dunia dia sendiri. Dia tak kira dah anak bini ke, anak-anak ke, bini terutamalah. Dia duduk dalam dunia dia sendiri. Trader ni kebanyakannya begitu. Okay? So anda perlu identify sihat ke tak sihat konflik tu. Maksudnya anda menyendiri tu. Okay? Sihat ke tak sihat? Mana yang sihat? Okay? Mana yang perlu diakhiri konflik-konflik tu? Okay? Contoh, ni tengah trade ni untung 5,000, 6,000, 10,000 ni. Tiba-tiba anak panggil bapa jom makan ke apa ke. Makanlah dulu. Cakaplah benda-benda tak betul kan dengan anak bini kan. Maka konflik berlaku di situ Jadi sebenarnya sebagai seorang trader untuk bahagia konflik tu elakkan. Jaga family first lah Faham ini pasal Zoom lah. Banyak lagi konflik lain So mana yang perlu diakhiri, mana yang perlu dikuatkan. So konflik-konflik itu akan berlaku Faham Alright? So dalam kes ni Pak Su cerita banyak tentang relationship So apabila hubungan menjadi nyata, maka ia menjadi lebih baik. Jadi kena clear anak abah tengah kerja, tengah trading, bagilah masa sedikit je. Tetapi abah akan ganti balik masa tu nanti. Do something lah Jangan elakkan perbualan yang sukar. Okay, face it, segera hadapinya. Okay? Right? So yang ini memang akan berlaku akan berlaku. So anda kena faham benda ni akan berlaku nanti. Alright? Walaupun atau mungkin dah berlaku kepada anda, cubalah anda hadapinya dengan tenang. Alright, yang ini memang selalu berlaku dan bakal berlaku bagi orang yang newbie Anda mesti dapat seimbangkan masa anda ataupun balance your time. Okay? Maksudnya untuk berjaya di dalam satu kerjaya sebenarnya, especially trading, anda tidak perlu korbankan segala yang lain. Maksudnya anda tidak perlu korbankan masa anda ataupun your time with children, your time with families, apalah segala punya. Janganlah anda orang kata tu melekat lah, melekat dekat depan PC tu. Kalau kata 8 jam lah, tak bergerak ke mana. Okay. Jadi please by all means tolong seimbangkan masa anda. Okay. Alright. So waktu yang diluangkan so anda perlu menggunakan masa dengan bijak. Okay. Dan tumpukan perhatian. Okay. Dan lebihkan sedikit masa untuk selesaikan tugas itu. Maknanya dalam trading sebenarnya, that's why ada trading scalping, ada intraday, ada swing. Maka anda perlu gunakan trading style itu mengikut waktu yang anda setkan. Okay. Boleh faham Right. So amalan kebiasaan anda lihat di situ, menumpukan perhatian pada apa yang anda dapatkan. Lakukan hal ini dapat mendorong anda untuk melakukan perkara yang lebih baik. Okay. Jadikan rutin. Ada rutin trader ni kena ada rutin, baru dia boleh perform lebih, baru dia masa dia balance. Okay. So kalau ada soalan sini so apakah gangguan yang anda hadapi, bagaimana anda boleh membuangnya bagi meningkatkan tumpuan anda. Best tak topik ni? Memang tak best lah. Pasal masa seimbang. Okay. Ramai orang nak lari daripada isu ni, tapi ada cuba selesaikan dia dengan sebaik mungkin. Pasal kita ada 24 jam, 1 jam dah berlalu, tak boleh kita patah balik. Sebenarnya masa adalah lebih sebenarnya sangat penting daripada segala-galanya sebenarnya kan. Jadi gunakanlah masa anda dengan baik. Maka Pak Su punya masa ada berapa minit lagi ni? Macam nak habis 5 minit. Okey. Di tempat kerja, anda tahu kerjalah. Okey. Kalau ada part time, okey. Banyaklah cerita dekat sini. Okey. Maksudnya anda perlu prioritikan kerja anda dengan trading anda. Jangan campur-campur Okey.
Alright, ini realiti yang akan berlaku. So penting untuk anda mengetahui di mana anda berada dan menjadi keutamaan anda supaya anda dapat menggunakan masa secara berkesan. Anda perlu set priority. Okay? Alright. Boleh ke? Boleh ke? Last but not least. Okay? Tiada perkara yang mudah. Tuan-tuan, puan-puan, lepas tu nak pesan kepada anda sebenarnya, anda kalau lihat gambar tu kan berat nak tolak batu tu kan, tapi sebenarnya boleh. So anda perlu banyak perkara yang anda perlu buat sebenarnya. Bila anda menghadapi situasi sukar, apakah yang anda harus lakukan? So anda perlu ada motivasi. That's why Pak Su sebut tadi anda perlu ada matlamat. Bila sometimes kita tercedok, bahasa orang kita lah, trader punya kan, tercedok, kita perlu kenal pasti goal matlamat kita balik. Okay? So, tanya balik, mengapa aku lakukan ni? Apa plan aku 3 ke 5 tahun lagi? Okay? Right? So, mempunyai matlamat kewangan adalah bagus, tetapi untuk mencapai tahap kejayaan yang teratas tu apa? Konsisten lah. Okay? Perlu kekuatan yang jitu. Maka sebenarnya anda perlu jadi trader kental. Okay? Jadi trader kental. Itulah dia. Kekuatan yang jitu. Okay? So, anda perlu ada hati. Ni, hati anda perlu ada. Okay? Mempunyai hati yang suka memberi. Okay? Contoh, bila saya dapat profit 1,000, saya nak sedekah RM200. Contoh. Itu. Pernah tak kita fikirkan begitu? Punyailah hati untuk kita banyakkan dermawan, sedekah. Jadi benda itu sebenarnya mendorong untuk kita konsisten sebenarnya antara cara lain dia. Konsisten sebenarnya adalah tahap yang paling sukar dalam kerjaya berdagang. Tapi boleh buat. Jadi Pak Su bagi semua tadi. Pak Su recap balik daripada mula. Anda perlu ada future self, mental. Anda perlu kawal risiko. Ada perlu kawal skill anda. Ada perlu ada mentor. Kemudian anda perlu yang inilah, yang belakang-belakang tu Pak Su dah lupa sikit. Yang kelima, last sekali, hati anda mesti besar. Mesti besar. Yang paling penting sekali, value kepada trading ni kalau anda nak full time, Pak Su sarankan memang boleh jadi kerjaya. Dan yang paling penting, bahagia sebenarnya. Bukan keuntungan semata-mata, kita nak kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya dan seterusnya. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah dia sebenar-benarnya. Yang Pak Su sudi untuk share kepada anda dan Tuan Izzat dan kepada semua yang hadirin sekalian. Inilah dia sebenarnya jawapan untuk konsisten kalau dilihat kepada trader journey ni. Ini dia. Dia pergi. Oh, sorry. Kalau anda boleh lihat ada mouse Pak Su sini kan, anda boleh lihat. So inilah yang Pak Su buat kepada anak murid juga, dan kepada mungkin anda boleh ambil sebagai ilmu dan jadikan rutin. Anda perlu buat fokus. Yang ini memang Pak Su buat setiap hari sebenarnya. Fokus. Fokus tu maknanya ramalan. Atau prediction kita. Hari ni market apakah potensinya? Nak naik ke, nak turun ke dan sebagainya. Mesti ada ya. Kalau tak larat sehari, buat seminggu sekali. Tetapi jangan trade tanpa fokus. Ni of course lah kan webinar ni intended untuk intermediate. So kalau orang baru tak tahu cara nak fokus, nanti ada susulannya nanti bagi tahu. Dan nombor 2, trading plan. Mestilah wajib ada trading plan. Janganlah orang kata sembrono. Sembrono atau sembrono. Dia langgar saja. Tak boleh lah begitu ya. Mesti ada trading plan. Maknanya mesti ada entry, mesti ada take profit, mesti ada stop loss. Dan mesti ada seterusnya. Anda buat, lihat nombor 3 ialah journal trade. Pernah tak anda rekod trading anda? Hari ini saya entry 5 kali. Apakah resultnya? Pernah tak anda buat? Pernah tak? Pernah tak? So sebenarnya kalau anda tak buat, nombor 4 itu tak boleh buat. Postmortem. Melalui postmortem saja, sama ada melalui mentor yang postmortem atau diri sendiri yang anda postmortem, baru anda tahu kenapa saya rugi, kenapa saya untung. Kesilapan apa yang saya dah buat. Tapi kalau dengan mentor, lagilah dia akan put lagi more detail. Alright? So kalau anda lihat dekat sini, kan ada structure di situ. Boleh lihat So anda boleh lihat kat sini, kan ada
So kebanyakan kita mula di sinilah. Jadi yang ini yang berlaku kalau anda tercedok, di sinilah yang berlaku. Di sinilah baru datang continue. Most of student ataupun trader ada dilema inilah. Tetapi insyaAllah kalau anda boleh berjaya bangkit balik, anda boleh start walking, pergi ke break even dan akhirnya optimistic success. Okay? Okay? Tetapi jika anda nak fast, maka ada sistem masuk ke sini terus, insyaAllah. This is profitability line. So sebenarnya anda perlukan kematangan. So anda faham journey. Excuse me. So kita ada proses. So anda perlukan proses. Right? Okay. So kalau anda perlukan more info lagi, anda boleh layari website dengan izin Tuan Iza. Okay, website Pak Su ni untuk anda mendapatkan maklumat lanjut. Pak Su Academy, tulislah .com/supertrader. Alright. So anda boleh di situ insyaAllah untuk anda dapatkan maklumat lanjut bagaimanakah sebenarnya untuk anda dapatkan sebenarnya yang Pak Su sebut tadi 100 hari dia memerlukan frekuensi. So frekuensi ini sangat penting untuk anda dapatkan. Bagaimana anda nak dapatkan 80 sehingga 90% success ratio. So frekuensi ini boleh dicapai dalam masa 100 hari. Okay, di dalam program Super Trader lah. Okay, so sekian sahaja Puan Aizah. Belajar dah kot 1 minit. So minta maaf. Mungkin itu sajalah yang Pak Su boleh kongsikan. Okey ke tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke tunjuk sikit macam ni ke apa ke? Ada ke? Kalau ada, okeylah, boleh come back boleh. Okey, terima kasih. Sekian, kita jumpa lagi untuk soal jawab, sesi soal jawab. Thank you. Okey, alhamdulillah. Terbaik. Kata terbaik memang terbaik lah. Dalam diam-diam Pak Su kata dia nervous kan. Dalam diam-diam dia nervous, dia tak tahu apa nak cakap. Rupanya wah, yang power lah kata kan. Memang dia tak simpan pun, dia luahkan semua, dia buat apa yang dia dah niatkan untuk disampaikan, memang beliau dah sampaikan dan kita pun kena berterima kasih kepada beliau sebab sudi meluangkan masa, sebab memang susah kalau nak dapat orang macam ni kan. Orang yang dah memang orang industri nombor satu dan orang yang memang dah kata dah berpengalaman dan orang kata memang dah konsisten. Sebab kalau kita macam saya lah, saya terus terang cakap, saya saham walaupun dah 5 tahun ni, saya rasa macam alamak, shit loss kan. Maknanya saya seolah macam alamak, apa yang aku perlu buat atau apa yang missing kan selama ni. So benda missing itu yang sometimes kita kena cari cikgu yang betul, kena cari mentor yang betul, kena cari guidance yang betul dan kena cari circle yang betul juga. Dia tak boleh buat seorang-seorang trader ni. Dia bukan jenis dunia dia betul, maknanya dunia dia seorang, tapi dia perlukan networking tu sendiri. Maknanya among traders pun dia kena kenal, kan, kena kenal siapa yang dalam market ni. So dia kata whatever decision dia buat tu insyaAllah boleh, kalau dia tersalah ke kan, at least dia boleh refer lah balik kan, dia punya kawan-kawan ke, dia punya cikgu ke, kenapa aku asyik loss kan. So insyaAllah ada somebody yang boleh guidekan dia balik dan membetulkan kesalahan dia. So jangan buat benda ni seorang-seorang ya. Maknanya kita jadikan benda ni macam kata berjemaah, sebab kata masing-masing nak buat duit, saya faham kan. Maknanya kita masuk dalam dunia pelaburan tu memang objektif dia memang untuk buat duit, betul? Okey, so terbaik. Tapi sebelum kita pergi sesi Q&A, mungkin saya boleh highlightkan lagi sekali. Sekejap Okay, sebab takut nanti ada yang terlepas pandang. Sebab tengok tadi ada yang pergi type di ruangan chat apa semua. Tapi tak apa, saya akan go through juga siapa yang mungkin ada tersilap tadi. Tapi ini dia punya proses dia. So dia melalui 3 langkah, iaitu you tekan yang butang 3 dot tu. Dan secondly you klik kepada Q&A dan seterusnya you make sure you pilih all co-host. Dan baru you tanya soalan. Okay? So Pak Su dah bersedia ke belum ni? InsyaAllah. Ya? InsyaAllah. Okay, on. Okay, on Okay, so mungkin kita boleh pergi ke soalan yang pertama. Kejap saya akan go through juga dia punya Q&A dia. Tapi mungkin saya boleh highlight dulu yang kalau you nak nak you punya soalan dibaca, so make sure you tulis kat ruangan chat ya. Sorry, ruangan chat pula, ruangan Q&A. Sebab takut nanti kita terlepas pandang. Okay, dia punya tab tu ada 3 langkah tadi Okay, so terbaik. Tadi ada yang saya nampak, yang saya perasan, mungkin saya boleh bacakan untuk Pak Su. Ada yang tanya tentang Pak Su ni. Okay, Pak Su, kalau saya trade loss, okay, dan kena top up margin ke macam mana? Dan adakah kita perlu buat tu, top up tu dalam hari yang sama ke macam mana? Okay, terima kasih. First thing first, stop trade hari tu dan besok, cuti dulu. Itu dulu.
tenang sekejap, lusa baru fikir. Baru fikir apa next step. So, yang penting anda perlu kawal emosi anda. Kerana kalau anda buat keputusan pada hari itu juga, walau apa sekali keputusan, sama ada nak top up ke, yang paling, yang itulah maksudnya keputusan nak top up tu maksudnya perlu di stop trade dulu. Kalau ada top up pun, memang akan loss lagi. Okey, dia akan bawa emosi seterusnya, iaitu emosi balas dendam. Okey, emosi balas dendam adalah emosi yang memang akan berlaku. Okey, dia memang begitu. Manusia ini adalah dia panggil biological traits. Dia memang tendensi aku dah kena, aku nak kena lagi lah maksudnya begitu. Jadi anda stop trade dulu. Kalau anda rasa satu hari lama, cepat sangat, mungkin seminggu. Okey, rehat sebentar, renung-renung balik, okay, apa yang patut dibuat balik. So anda perlu tahulah maksudnya kenapa aku loss. Anda kena tanya balik, okay? Diri sendiri, apa matlamat saya, kalau saya betul nak buat bidang ni sebagai sumber pendapatan, mungkin belum utama tetapi sebagai sampingan, tapi apakah yang perlu saya buat? Mungkin baca balik buku, video dan sebagainya. Yang paling penting sebenarnya anda perlu dapatkan maklum balas daripada third party, perspektif yang Pak Su sebut tadi, perspektif, iaitu carilah mentor anda, ya. Okey, itu saja. Okay, so terbaik. So maknanya awal-awal lagi kita jangan buat tindakan dalam keadaan beremosi. Nana baru lepas loss tu kata jiwa kacau sikit kan. Apa kata datang dia mood swing tu. So bila datang tu takut kita buat tindakan yang salah, yang tak betul, yang tak kena dengan situasi. Takut nanti dia lebih parah lagi nanti kan. Buatnya top up. In the end kita tengok habis dah duit aku. So kita nak macam tu. Kita dah silap, kita mengaku kita silap dan kita stop. Betul lah Pak Su punya pesanan tu. Maknanya kita stop dan kita muhasabah dulu. Kenapa silap, kat mana silap, kat entry silap ke, atau kata tersilap teknik beli ke jual ke macam mana. Maknanya kita kena tanyalah. Dan of course nak tanya ni kenalah tanya orang yang berpengalaman dan orang yang berilmu. Okey, baik. Soalan seterusnya mungkin Pak Su boleh tolong jawabkan juga. Dia tanya berapa modal yang diperlukan untuk menjadi seorang full time trader. Macam mana Pak Su? Okey, modal pertama, modal insight ataupun modal mindset anda perlu sangat-sangat tough ataupun perlu komitmen, perlu yang tinggi. Itu modal yang pertama. Kalau anda ada 1 juta pun, tapi kalau anda punya mindset tak ada, dia orang kata apa tu, not is a winner mindset lah. Maknanya lawan ni loser mindset, memang akan hilang juga ya. So itu yang pertama, modal yang pertama ya. Modal yang kedua, kalau kita sebut dalam bentuk financial, sebenarnya anda perlu mencapai ROI yang 100% yang pertama anda. Okay, contoh modal anda yang, kalau let's say anda letak 5,000 lah, ataupun sebenarnya tak sesuai, 10,000 lah contohnya kan. ROI yang 100% anda yang pertama tu berapa lama anda ambil masa. Okay, di situ anda boleh ukur sebenarnya anda bersedia atau tidak untuk menjadi full time atau tidak. Betul ke menjawab soalan ke tu? Dia macam langkah-langkah dah tu. Kan? Okey, itu sajalah. Okay, yang lain nanti kita bagi lain pula ya. Betul, sebab kata orang nak tahulah at least minimum berapa modal kan, sebab takut nanti terkurang ke terlebih ke, sebab kata bila kita melangkah ke full time ni memang lain kan. Soalan macam kita itulah kita punya gaji, itulah kita punya income, itulah kita punya pendapatan. So dengan modal yang bersesuaian macam Pak Su mention tadi, mungkin 10,000 tu boleh guna as a starting. Tapi of course Pak Su juga mention tadi kita ada safety net kita. Maknanya kita jangan all in semua. Kita ada 10,000, kita masuk 10,000, saving tak ada, apa tak ada, sekali kena burn memang menangis lah kan. So tak nak macam tu. So make sure you dah prepare awal-awal. Tadi pun Pak Su dah share, memang kata memang padu, memang kena dengan jiwa lah kan. Dan kita insyaAllah kita ambil itu sebagai itibar dan ambil itu sebagai kita punya motivasi untuk kita jadi sebagai full time trader. Sebab tadi awal tadi masa Pak Su tanya, ramai juga yang berminat jadi full time trader ni FTT. So maknanya kenalah follow step-step dia nak jadi FTT. Janganlah kata ilmu tak ada, mentor tak ada, modal tak ada, main terjun je. So ended up kita rugi, and then kita give up. Ada jangan macam tu Okay, so baik Pak Su, di atas penerangan yang kata serba ringkas tadi dan memang cukup bermanfaat. Okay, dia tanya kat ni, ni soalan daripada Tuan Rahman. Dia tanya, boleh ke buat duit tiap-tiap hari melalui FCPO ni? Macam mana? Boleh dan tak boleh. Jawapan dia, boleh jika sekiranya anda mempunyai perancangan yang rapi, antaranya lain tak bukan anda perlu ada trading plan, anda perlu ada trading system yang baik, minda anda siap, anda perlu buat kerja-kerja sebagai seorang trader. Okey, jadi dia boleh buat sebenarnya, tetapi dia ada proses. Jadi yang tak boleh tu ialah sebenarnya jika anda tak ada lah semua tu.
Maksudnya jika anda tak bersedia, jika anda tidak ada sistem yang baik untuk membuatkan anda setiap hari itu orang kata betul berjaya mencetak at least 4 digit, 3 digit kan. Itu dia ada proses step by step. Dan insyaAllah kalau anda committed, jawapan dia mestilah boleh. So maknanya memang boleh tapi bukanlah hari-hari. Maknanya ada juga hari. Yalah macam kita kan. Kalau hari hujan ada apa orang kata kita basah kuyup. Nak buat macam mana kan? Maknanya kita apa-apa pun kita buat kita kena bersedia untuk tempuh hari itu. Sama ada hujan ke, ribut petir ke, panas ke, mendung ke apa, at least kita dah buat persiapan. So kalau still rugi juga, maknanya still ada something yang mungkin yang memang tak ada ke macam mana kan. So kita kena accept lah. Maknanya untung rugi tu memang ada. Tak adalah kita hijau je selalu kan. So make sure kita dapat kawal kita kerugian. InsyaAllah kita boleh tahan lama dalam market ni. Okay? So terbaik. Ni soalan seterusnya daripada Tuan Nadine. Dia tanya, Pak Su, mungkin Pak Su boleh tolong guide kan macam mana cara untuk kita paper trade supaya kita boleh asah kita punya skill untuk make sure kita entry pada right entry dan untuk minimize kita punya risiko. Macam mana Pak Su? Oh, ini technical ni. Actually. Betul. So menjawab tentang technical, kalau kita pasal share tentang mungkin di existing trader lah soalan ni, anda refer kepada support dan resistance. So kalau anda buat paper trade di dalam boleh ke trade review? Boleh dah kan? Usah bagi dah kan trade review. Boleh. Trade review dah boleh lah. Kan? So trade review ada buat cuba cari time frame yang anda boleh scalping iaitu M5. Okey, lepas tu bagi sikitlah formulanya. Setiap pagi 10.30 pagi sehingga 10.35 anda dah boleh dapat satu SNR untuk M5. Cuba anda buat entry based on that. Breakout saja anda masuk. Kemudian ada hold dalam position paling lama macam sebut tadi lah, scalping 20 minit ataupun boleh lajak sampai 30 minit. Cuba buat. Dan insyaAllah anda akan dapat result tu. Okey. Okay, so terbaik. Apa yang Pak Su mention ni sepatah kan? Saya tak faham. Tapi untuk existing trader, insyaAllah dia boleh lah kan? Tapi bagi saya, alamak, saya nak kaitkan dengan saya punya saham pun tak boleh. Tapi tak apa. So, siapa yang faham lah kan? Sebab dia memang terlalu technical. So, memang kalau dah dalam apa dah existing trader atau mungkin part-time trader ke, insyaAllah boleh. Soalan tentang part-time trader ni, cantik soalan ni. Dia bekerja 8 to 5. Yelah biasa kita masuk pagi, keluar petang semua. Lepas tu malam je dia available. Yelah malam untuk kita berehat apa semua dan kita nak buat homework ke nak study apa. So bila orang kata masa sesuai untuk kita enter market, dan adakah memang part time trader ni boleh survive? Buat duit geli-geli ke macam mana? Saya nak tahu juga ni. Okey. Kalau begitu, kalau anda part time lah, maksudnya Pak Suku juga menghadapi situasi yang sama tentang di kalangan murid. Part timer ni kebanyakannya kita galakkan swing lah. Okey. Jadi swing ni dia ikut hari. Contoh kalau boleh kita tak boleh tengok time market tu lama sangat. Kita perlukan mungkin dalam masa 30 minit ataupun paling lama pun sejam untuk monitor price tu saja sebelum buat keputusan untuk entry. Kemudian simpanlah sama ada sehari ataupun paling lama seminggu. So itu jalan jawapannya yang paling sesuai. Sebab kita bukan ada masa nak tengok day trading memang kena swing. Jadi itu je lah swing. Okay? Jadi bila nak ilmu swing ni dia memang kena lagi mendalami lagi, yang panggil gali lagi. Okey, itu saja. Okay, maknanya jawapan ringkas dia boleh, tapi kita kena tweak sikit lah. Mungkin kita tak boleh nak buat short term ke, kita tak boleh buat intraday ke, atau kita tak boleh nak ni. So, kita lebih kepada swing. So, maknanya ilmu dia lain dan entry dia lain dan semua exit dia lain. So, nak tak nak yang kita kena carilah ilmu tu. Okay? So, ni ada dekat soalan terbaik. Dia tanya tentang FOMO ni. Dia tanya tentang apa maksud FOMO dan apa kaedah terbaik untuk kita kawal FOMO ni. Sebab boleh difahamkan FOMO ni fear of missing out. So mungkin Pak Su boleh explain dalam bahasa lebih mudah faham ke macam mana? Okey. Bahasa Inggeris dia dengan izin, fear of missing out maksudnya sebenarnya kejar harga lah, ligan harga orang Kedah panggil kan. So tapi panggil kejar harga lah, ataupun sebenarnya dalam arti kata lain ialah kita tidak queue, kita tidak limit order. Maksudnya kita terus market order, terus buat keputusan on the spot. Jadi bagaimana nak mengatasinya Macam mana nak kawal emosi FOMO tu? Anda perlu letak limit order, itu je. Tunggu. Okay. Trading is a waiting game. Anda tunggu. Masa yang sesuai akan sampai pada anda. Dia ibarat, itu sebab satu formula lah Pak Su bagi tahu, you
kena entry dekat pullback. Kalau existing trader dia faham pullback, pullback. You must entry on pullback. Wajib Baik. tunggu pullback. Okey? Itu. Yalah, sebab orang kata bila harga dah naik, of course sampai satu tahap dia kena berehat. Janganlah Hmm. kita duk kejar harga, in the end kita beli kat puncak. So macam Hmm. maksudnya pesanan, kita kena make sure yang benda tu apa, bila pullback baru kita masuk. Maknanya dia ada support resistance, dia memang tak lari lah daripada konsep support resistance. Kita kena tahu dia punya support kat mana, resistance dia kat mana. Dan bila dia berehat tu, time tu lah kita akan masuk. Okay? Okay, terbaik. So still ada juga yang tak puas hati yang tanya, bukan tak puas hati lah, nak mungkin penjelasan tentang berapa modal ni, dan kata ada top up question berapa modal yang sesuai untuk kita trade FCPO, dan kata Okey. apa kaitan dengan market dalian. Market dalian ni Oh. wallahualam saya pun tak tahu. Yang situ dalian ada kat China, kalau tak silap saya lah. Betul. Dia kalau FCPO ni the only things yang ada di Malaysia dan sebenarnya dia dah global. Dia sebenarnya FCPO punya harga dia melalui CME sebenarnya, Chicago Mercantile Exchange di US tu dia dah lalu harga tu dah global sebenarnya. So kalau dalian ni sebenarnya dia originate daripada apa nama China. Okey, kalau India dia panggil apa? India ada MCX, tak silap saya. India pun ada. Baru-baru ni ada trader India pun tanya pasal letih lah kita nak cakap India dengan dia. Okey. So soalannya apa tadi? Lupa dah tu. Maknanya berapa modal dan apa kaitan Oh, FCPO okey. dengan market dalian ni? Jadi kaitannya sebenarnya dia adalah FCPO jugalah. Sebenarnya semua dia berlainan exchanger. Okay? Satu exchanger di Malaysia, satu exchanger di China, satu exchanger di apa nama India. Banyak exchanger sebenarnya, tetapi untuk yang famous sebenarnya FCPO lah sebab dia melalui CME. Kalau pergi masuk website Chicago Mercantile Exchange, memang ada FCPO, ada list. Okay? Dalian kemungkinan besar tak masuk. Wallahu alam. Okay, kena check balik. Alright. So banyak. Dan Okay. modal yang sesuai bergantung kepada skill anda, satu. Yang kedua, teknik ataupun trading style anda. Kalau anda nak scalping, satu lot mungkin 5,000 sudah mencukupi. Tapi kalau anda nak intraday ataupun sebenarnya, kalau anda nak konsisten, nak survive lama sebab trading anda kena ingat, larat mana kita nak top up, maka kita perlu jaga margin yang sesuai sebaik-baiknya untuk 2 lot. Maksudnya kalau sekarang satu lot 5,500, maknanya 2 lot lah kali 2. Tetapi entry satu lot. Satu lot lagi tu reserve lah, reserve tank lah kan. Kita nak berjalan jauh ni, mesti ada reserve. Okey? Gitu. Okay, so terbaik. Maknanya at least kita ada backup plan lah. Tak adalah kita all in. Bila kita all in tu kalau buat untung tak apa. Tapi buatnya loss. Maknanya kalau kita dah standby ada reserve fund atau kita dah ada standby something in case benda tak jadi. So bila benda tak jadi, kita ada backup. Janganlah kita all in semua. Okay? So terbaik. Ada juga yang tanya tentang apa beza MPC versus PKO. Wallahualam. Ni first time saya dengar ni. Macam mana Pak Zul? FPKO ni dia macam dia bukan CPO lah, dia macam isi room. Tak silap bahasa Melayu dia payah juga tu. Futures palm K tu kernel oil. Dia kernel ni bahasa Melayu apa how to say? Dia kalau crude oil minyak mentah sawit kan. Crude oil ni maknanya dalam pasaran dapat minyak mentah sawit. Tapi kalau FPKO ni futures palm kernel oil. Kernel oil ni macam isi rong. Pasal pun susah nak explain. Tapi dia kalau boleh dia market yang small, so tak volatile dan isi rong kan. Dan dia tidaklah mungkin not so lama lah. Kalau kita nak survive trading lama, kita FCPO sajalah. Okay, maksudnya di situ dah clear. Satu lagi tadi yang pasal India tu lah, MPX tu itu CPO di India. Okay, Okay. faham. Okay, Alright. baik. So ada kat soalan seterusnya kata tentang ni lebih kepada ni memang rasa dah trader ni. Okay, apa pendapat Pak Su tentang FCPO spread trading dengan outright trading? Yang mana better? Dua-dua sama teruk sebenarnya. ataupun sebenarnya dia bergantung pada niat anda lah untuk trading sebenarnya, bergantung pada matlamat anda untuk trading. Kalau boleh elakkan spread ataupun outright. Okay? Just normal saja, go for retail saja sebab yang itu sebenarnya bukan untuk kita sebenarnya, bukan untuk retail sebenarnya. Most likely dia banyak untuk trading participant. Okay? Better don't touch that because involve banyak danger di situ, banyak danger.
Okay. So maknanya kita guna modal yang kita ada je lah. Kan? Maknanya berapa yang kita sanggup rugi, berapa yang kita sanggup loss, berapa kita sanggup Hmm. burn dan guna modal tu je. Jangan kata Hmm. jangan terlebih-lebih pakai ni lah. Sebab kata sekali burn Hmm. tu memang sila air bulan kena jual tanah ke jual rumah ke jangan dulu Jangan. So Tolong. terbaik. Okay, Betul. so Baik. soalan seterusnya daripada Jackie Cheong dia tanya, okay, kena guna Hmm. indikator ke untuk trade FCPO ni dan apa indikator yang sesuai serta apa time frame yang biasa mungkin Pak Su boleh suggest untuk digunakan? Okey, indicator for your anda semua punya info, maksud Tuan Izzat, Pak Su punya trading system tak guna indicator lah. For me lah, naked chart. Kita guna price action saja. Tapi bagi yalah setengah trader, the best indicator yang boleh Pak Su suggest, previously memang Pak Su suka gunalah. Tapi since Pak Su dah ada nama so-called price action knowledge ni, tak gunalah. So the best indicator yang you can use is lepas tu letak untuk ada ukur, kalau dia bergantung kalau anda indikator nak guna untuk apa, nak guna untuk entry atau nak guna untuk take profit atau nak guna untuk stop loss, so dia banyak sebenarnya jadi common yang biasa orang nak guna indikator ni nak tengok trend. Anda mungkin boleh guna RSI. Itu parameter tu banyak lah, anda boleh letak 5, 7 ke untuk scalping. Jadi dia ikut pula trading style pula. Ada nak scalping ke, nak intraday ke, dia value parameter tu kena tukar pula. Dia indicator itulah dia punya rules dia mesti dioptimiskan sesuai dengan anda punya trading style dan juga anda punya money management juga dan juga anda punya of course lah time frame. Kadang-kadang indikator serta-serta tu time frame tak sesuai, maksudnya dia akan konflik. Itu isu dia lah. Alright, so apa lagi tadi soalan? So betul lah tu semuanya dah settle about time frame, Okay. dah settle about indicator. So better kalau kita dah kata dah biasa tengok just naked chart dah cukup kan. Indicator tu Yeah. just nak confirmation. Tapi kalau kita dah mahir ilmu technical, so insyaAllah kita tak perlukan pun indikator ni. Okay, so terbaik. Ada kat tanya tentang apa platform yang kita boleh nak gunakan untuk kita belajar demo. Ni mungkin lebih kepada kata first time, tak sure. So mungkin akaun CDS ke, akaun trading ke belum ada. So kat platform mana kita nak belajar? Tengok chart lah, tengok news lah, catalyst ke macam mana tu? Okey, kalau dia ikut broker, kalau ada ambil di RHB, terpromote lah pula kan. So anda boleh layari apa nama tu CQG. Memang baru pakai platform CQG. CQG ni anda boleh masuk je dalam website RHB, nampak lah. Okey. Atau mungkin anda boleh terus kepada TradingView, tapi dia tidaklah broker, dia trading platform saja. Anda masih lagi kenakan perlu cari broker. Dan mungkin anda boleh pergi kepada bursa marketplace lah. Itu yang paling disarankan lah sebenarnya. Di situ ada untuk demo dan memang untuk FCPO terus ada di situ, don't worry. Cuma mungkin data feed tu lah, kalau anda beli percuma demo mungkin dia tak live. Tapi kalau yang anda bayar subscribe ada live. Dan anda boleh demo berapa kali lah, dia ada ikut period dia, mungkin ada setahun, mungkin ada sebulan, ikut package lah. Okay, so terbaik. So saya rasa itu menjawab soalan apa untuk kita buat TA lah. Tapi untuk fundamental, nak tanya kak, SPO ni ada fundamental juga ke? Ada kena follow news ke? Ada kena follow apa import, export dan semua ke macam mana? Okey, bagus soalan ni, sangat bagus. Menunggu soalan ni sangat lama, akhirnya muncul juga. Okey. Untuk futures market, kalau kita day trading tidak perlu. Day trading tidak perlu pasal that's why kenapa Pak Su tak pakai pure 100% on technical analysis, pasal dia volatile. Jadi bila volatile ni kita tak perlu news dan kita trade pun day trading. Melainkan kalau kita nak buat position trading lah. Position trading memerlukan masa lah. Kalau FCPO ni nak more dan 1 bulan paling lama pun swing tak boleh lebih daripada 1 bulan. So 1 bulan dia tak ada involve sangat lah dalam news. Maknanya ada statistik data, report dan sebagainya. Sebab futures market always like that. Dia memang meant for day trading. Okay? Okay, so terbaik. Maknanya kita kena sesuaikan. So bila kita masuk dalam SPO ni, kita anggaplah SPO ni untuk kita day trading. So kalau nak saham tu mungkin boleh lebih kepada invest ke nak collect dividend. So bila kita beralih ke futures market, especially SCPO ni, dia lebih kepada niat untuk intraday atau niat untuk buat duit cepat. Tapi kita kena ingat, bila nak buat duit cepat, of course rugi pun berpotensi untuk rugi cepat. Jangan kita duk pandang untung je, okay? Okay, so terbaik. So soalan seterusnya mungkin boleh tolong Pak Su jawabkan. Okay, Pak Su lebih prefer entry pullback atau breakout? Macam mana Pak Su? Dua-dua ada kaedahnya. Okay? Terbaik juga soalan ni. Ni existing trader juga.
So the best is you have to set guideline SOP entry. So macam Pak Su ada SOP entry, always on pullback. Okay, always on pullback. Kalau breakout, ada perlu satu sistem lain yang Pak Su namakan adalah sistem yang Pak Su namakan reversal ataupun rebound. So itu okey. Kalau breakout jangan. Sebenarnya sebab kita memang dia dah confirm tetapi dia akan pull back sebenarnya. Dan kalau reversal okey, Anda boleh entry. Tahu reversal? Of course dia tahu maksudnya reversal. Okey? Dia mesti tahu reversal. Reversal okey. Okey? Ganti breakout dengan reversal. Pullback pun buat juga. Okey? Betul. Okay, so terbaik. So, yelah maklumlah FCPO ni dia boleh buat profit dari long kan bila dia harga naik dan also short bila harga turun. So tak kisahlah, tapi as long as you tetapkan you punya teknik, so kita asah je lah teknik tu. Okay, so terbaik. So nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Penghujung rancangan, penghujung session. Mungkin kita boleh ada lagi satu soalan lah untuk Pak Su. So terima kasih banyak kepada semua yang bertanya dan terima kasih banyak kepada ni. Tapi dan kita nak mohon maaf lah kalau kita kesuntukan masa dan kita tak berupaya untuk menjawab soalan tu. So tak apa. So mungkin soalan last untuk Pak Su. Okay, saya ni newbie. Soalan dia awal-awal dia dah declare kan dia newbie. Okay, so macam saham ni bila kita beli saham harga dia jatuh. Tapi selagi kita tak jual, dia unrealized profit atau unrealized loss lah. So bila SCPO ni sama kat macam tu kan. So macam tadi Pak Su mention satu lot 5,500 dia punya modal. So macam mana, adakah dia kena jual ke, force selling ke apa ke, tak boleh hold lama tu macam mana? Okey, dia berbeza. Kalau kita nak compare dua ni sangat berbeza sebenarnya. Satu adalah kalau kita compare dengan futures market, kita cerita pasal futures market Futures market anda perlu letak modal dulu, di mana modal itu digunakan ataupun dia panggil sebagai margin, digunakan untuk anda membeli satu lot. Bermakna anda dah membeli satu lot. Jika contoh anda membeli dan kemudian harga tu jatuh tanpa anda ada dipanggil stop loss, maka modal tu boleh hanggur haus maksudnya margin call lah. Dia tidak boleh simpan jadi unrealized begitu saja. Anda perlu ingat trading future market ni dia punya high risk and high return. Okey, this is why kenapa Pak pesan tadi awal-awal lagi mesti ada stop loss. Okey, so tidaklah begitu caranya kalau kita di sebelah di industri stok itu lain sebab dia memiliki unit saham. Unit tu dia invest kepada syarikat ataupun satu entiti perniagaan itu yang mana dia boleh simpan lama sebab yelah ada perniagaan ada naik turun, ada untung rugi, jadi dia tidaklah orang kata sehingga boleh makan kata apa margin call lah selalunya begitulah. Okey, tapi kadang-kadang kena top up juga tu. Okey, tapi apa pun yang penting sebenarnya anda perlu pengurusan money management yang baik jangan samakan. Sebenarnya sama saja stok ke futures ke sama semua trading ni mesti ada pengurusan keuangan yang baik, money management yang baik. Okey. Okey, terbaik di atas segala perkongsian ilmu Pak Su, terbaik di atas segala perkongsian. Yalah pengalaman. Kata bukan senang nak sedut ilmu ni kan. Yalah maklumlah orang dah senior dalam industri, orang dah otai. So insya-Allah nanti kita akan ada lagi satu session dengan Pak Su. Nanti kita akan umumkan nanti. So saya nak minta izin semua kata sebelum kita berundur diri ni minta izin banyak-banyak, minta tolong banyak-banyak, you klik link ni bit.ly/busa2021 atau you scan je QR code ni. Sebab apa? Sebab Busa yelah dia dah anjurkan event ni, dia dah buat semua percuma, you tak perlu bayar 1 sen pun. So dia nak feedback pada you. Adakah program ni berbaloi untuk ada lagi? Sebab kita tak nak sebab tak ada participation, sebab kata orang tak berminat, lala dia tak buat lagi. So kita nak macam tu. So kalau boleh kita nak benda ni berterusan sampai bila selagi ada demand. So apa orang kata jalankanlah you punya tanggungjawab untuk orang kata isi feedback form ni. Dia tak lama pun, seminit je. Dia orang kata kita takut nak kena jawab soalan ke, nak kena isi macam-macam ke. Dia tak lama. InsyaAllah dia akan ambil masa dalam masa 1 minit saja. So you akan spend masa untuk kita tolong sama-sama lah kan. Kita dah bagi you berkongsi ilmu, kita dah berkongsi kita punya macam-macam lagi yang kita dah buat perkongsian. Pak Su pun dah berkongsi banyak tadi. So kita tolong each other lah. Okay, so baik. So tolong ambil masa 1 minit sebelum kita bunuh diri, isilah feedback form ni. Okay, terbaik. Okay, dan seperti yang saya mention masa awal-awal tadi, bukan malam ni saja kita ada lagi slot-slot yang selepas ni, dan dia mix lah, ada English, ada bahasa Melayu. Kalau you nak berminat, klik
Kalau tak silap saya, pihak admin ada bagi dia punya link juga kat ruangan chat tu, boleh refer kat situ atau you scan lagi sekali kita punya QR code kat sini. Okay? So kalau untuk bahasa Melayu sama berminat, tarikh seterusnya adalah pada 25 Mei. By that time kita dah raya lah kan. Tapi whether boleh balik kampung tak boleh balik kampung tu, nanti kita tengok pengumuman. Okay? Dan juga kalau you klik ke kita punya event page ni, iaitu di www.excellent.com/events, you boleh tengok kita punya calendar view. Contoh, ni bulan Mac dah lepas lah. Nak tengok apa lagi kita punya program yang kita ada untuk bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. You klik kat sini dan kat situ juga kalau link dia dah buka, you boleh daftar siap-siap. Bila dah daftar tu, biasalah dia akan bagi notification kat kita punya calendar. So kita tak terlupa lah. Sebab sometimes kita dah klik banyak sangat kan. Daftar banyak sangat sampai kita pun lupa. Lah hari ni ke? Esok ke dia punya event? So kalau boleh kita prepare siap-siap dan kita block dengan kalender siap-siap. Okay? Bukan itu saja, kita boleh klik next. Mungkin kita boleh view hanya untuk sebulan, tapi boleh klik next, next, next atau bulan seterusnya, kita boleh tengok apa event seterusnya. Okay? Lagi satu, selain daripada webinar ni, kita juga ada anjurkan workshop. Bukan kita lah, Bursa Malaysia yang anjurkan workshop. So kalau boleh, you follow workshop 1 dan workshop 2. Jangan you pergi workshop 2 dulu baru pergi workshop 1. Tak boleh Dia kena follow 1 dengan 2 dulu. So ini adalah kata lebih intensif. Yalah maklumlah sejam setengah bukan banyak sangat kita boleh dapat. So lepas ni kita kalau boleh kita luangkan masa juga. Ni percuma juga Ni percuma juga dan you kena go through orang kata 2 program ni lah. Dan dia kata memang lebih kalau siapa nak berminat ke, dan kalau orang kata siapa yang nak mendalami ilmu tentang FCPO ni, tentang futures ni, disarankan sangat untuk pergi. Lagi-lagi dia percuma. Bila dah ada percuma, kenapa kita nak ni kan nak kalut-kalut. Tapi kena ingat kita punya sesi ni, workshop 1 dengan workshop 2 ni, dia hanya limited kepada 50 participant sahaja. Tapi make sure lah, selain daripada you daftar, make sure you luangkan masa lah. Jangan daftar, yelah maklum cuma. Kan? Biasa orang percuma ni dia tak hargai sangat kan. Dia dah daftar, tapi dia buat tak tahu je atau dia tak attend je. So kita tak nak jadual, kita nak you punya komitmen, you daftar, you block you punya kalender siap-siap, you block you punya jadual siap-siap. Dan you hadirkan pada hari tu. Tak naklah kita ambil tempat orang. So tak manis lah macam tu So dia hanya limited kepada 50 peserta pertama saja. Okay, so saya rasa selain daripada itu juga ada juga kat website excellent.com/events. Okay. Selain daripada itu juga kita ada Bursa Academy. Mungkin Bursa Marketplace kita biasa dengar. So Bursa Academy ni adalah add-on yang kata lebih kepada untuk kita belajar online. Dan dia orang kata user friendly dah, dia simplified dah, accessible anywhere. Ni dah macam memang features dia lebih kan sama dengan Bursa Marketplace tapi dia lebih komprehensif lah. So kalau you berminat, silalah layari bursaacademy.bursamarketplace.com. Benda ni baru lagi so rebutlah peluang yang ada. Tanya Alex. Okay, silakan. Nanti kita punya event ada juga di Bursa Academy kan? Betul? Direkod nanti. Recording. Rasanya lah. Wallahualam. Tapi rasanya ada. Okay, so saya rasa mungkin setakat tu saja kita punya perkongsian. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan dah pukul 10 lebih insya-Allah. So kalau siapa yang berminat silalah daftar program-program seterusnya, webinar seterusnya, workshop seterusnya dan kata kalau panjang umur, kalau diizinkan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Terima kasih juga kepada Bursa Malaysia, terima kasih juga kepada Excellent. Terima kasih juga kepada kita punya speaker pada malam ni Pak Su yang sudi meluangkan masa dan kita sudi menjawab soalan. Menjawab soalan dia mahal tu. So sampai kita tak sempat nak jawab semua soalan senang cerita kan. So dengan itu sekiranya kita ada terkasar bahasa ke salah cakap ke, kami nak mohon maaf lah daripada pihak semua orang dan kalau panjang umur kita jumpa lagi di program yang datang. Okey, salam Tuhan wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Peace. Assalamualaikum.